pergi ke pasar membeli sotong, jom Tani ke Tutong. Kalau Tani suruh Ernie masak sotong tersebut lagi lagi enak, lagi sedap kan. Betul. Assalamualaikum Assalamualaikum, Ernie. Ernie. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dini dan Pagi. Mahira. Alhamdulillah. Apa kabarnya Apa Ernie khabar? pada pagi ini? Sihat ya? Ya, alhamdulillah kami semua yang bertugas pagi ini semuanya sihat. Alhamdulillah. Jadi kita percaya mungkin di daerah Tutong juga barangkali keadaan cuaca juga yang kita ini mengizinkan ya pada pagi ini. Ya, alhamdulillah dalam keadaan cerah ya pagi ini. Yang pasti juga kita ini sama-sama mengharapkan ya dengan cuaca yang baik kita ini dapat melaksanakan tugasan kita ni ketika berada di luar bangunan. Betul, Alhamdulillah. Kerana cuaca ini Alhamdulillah. juga mainkan peranan penting untuk kita Betul. ini melakukan rutinitas kita setiap hari. Jadi kita sempat bertanya juga ya dengan rakan setugas kita di daerah Belait berkenaan dengan keputusan O-level yang telah pun dikeluarkan baru-baru ini khususnya kepada adik-adik kita ni ataupun anak-anak kita ni. Mungkin daripada Ernie sendiri ada sedikit nasihat ataupun kata-kata motivasi Betul. yang dapat dikongsikan bersama dengan adik-adik kita. Mungkin yang sedang menyaksikan Rampai Pagi hari ini menantikan kata-kata semangat barangkali. Mungkin Ernie dapat berkongsi sedikit. Ya, alhamdulillah ya, memang teruja kita ni mendengar ya luahan dan juga kata-kata bahagia daripada ibu bapa yang mempunyai anak menjalani peperiksaan O-level dan sudah pun mendapat keputusan. Ini ucapan tahniah kita ucapkan kepada semua ibu bapa dan juga pelajar-pelajar yang berjaya, dan ini termasuk juga ucapan saya khusus untuk pembantu penerbit Norziah ya. Anak beliau juga mendapat keputusan cemerlang. Syabas dan tahniah kepada Norziah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kita mengucapkan tahniahlah kepada rakan kita di daerah Tutong. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan ini menjadi satu pemangkin semangat bukan sajanya kita ni mereka, tapi untuk adik-adik yang sedang menyaksikan Rampai Pagi hari ini. Betul, itu yang harapkan. Ya, Alhamdulillah. Jadi terima kasih atas nasihat dan juga mungkin kata-kata dorongan daripada Ernie tadi. Tani harapkan juga adik-adik kita ni nikmatilah hari ini, bergembiralah dengan hasil pencapaiannya. Kalaupun indah seperti yang ditarget diinginkan, insya-Allah ada rezeki yang lain juga yang telah pun ditentukan oleh Allah kan, Ernie? Insya-Allah. Betul. Jadi kita teruskan saja. Ini sebenarnya sedang berfikir betul. Betul. Sebenarnya betul. Jadi ini tidak sabar untuk berkongsi sebetulnya. Pengisian menarik yang akan dikongsikan dari daerah Tutong. Jadi apa kata kalau kita terus saja serahkan kepada Ernie Sofina. Silakan Ernie. Baik, terima kasih Mahirah dan Dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Alhamdulillah, lintas langsung dari daerah Tutong kita dapat bersua, dan sekali lagi ingin kita ucapkan syabas dan tahniah kepada pelajar-pelajar, ibu bapa dan juga guru-guru ya, setelah mendengarkan dan mendapat keputusan O-level yang telah pun keluar kemarin. Jadi kepada adik-adik kita yang sudah pun mendapat keputusan, jangan lupa untuk hargai ya jasa-jasa ibu bapa yang sudah pun banyak meluangkan masa, tenaga dan kewangan untuk kejayaan adik-adik kita ini ya. Jadi mudah-mudahan terus berjaya dalam melaksanakan pembelajaran seterusnya nanti. Baik, Auda dari daerah Tutong seperti biasa juga akan kita kongsikan beberapa info semasa dan juga pengisian pakej program. Sebelum itu kita maklumkan terlebih dahulu antara maklumat yang kita terima mengenai dengan program yang akan diadakan pada hari ini, Fitness and Health Program yang diadakan di Dewan Kompleks Sukan Tutong pada pagi ini ya. Jadi program group workout akan bermula pada pukul 8.15 pagi ini sehingga 9 pagi. Dan dalam program ini juga akan diisikan dengan bone setting terapi dan stretching terapi bermula pada pukul 9 pagi sehingga 10 pagi. Jadi saya kira masih lagi ada kesempatan bis kita khususnya yang tinggal di kawasan Pekan Tutong ini ya untuk datang ke Kompleks Sukan Tutong bagi mengikuti program Fitness and Health ini yang diadakan pada pagi ini. Dan kita menerima maklumat juga untuk disarankan kepada bis kita yang ingin turut serta untuk membawa extra mat ya untuk sama-sama mengikuti program ini.
Dan seterusnya, Auda, kita kongsikan pula mengenai Taman Warisan Tasik Merimbun. Kita difahamkan menerima makluman mengenai dengan Taman Warisan Tasik Merimbun ini sudah pun dibuka semula, ya. Jadi mungkin saja bis kita ada perancangan membuat program lawatan minggu depan, ya, ataupun mana-mana masa terluang, bolehlah, ya, berhubung terus dengan pihak Jabatan Muzium-Muzium Brunei untuk mendapatkan keterangan lanjut, ya, mengenai dengan Taman Warisan Tasik Merimbun ini. Baik, seterusnya kita kongsikan lagi Majlis Pelancaran Sambutan Jubli Intan Masjid Hasan Al-Bolkiah Pekan Tutong akan diadakan pada 26 Januari 2026 bertempat di Masjid Hasan Al-Bolkiah Pekan Tutong bermula pada pukul 8 pagi. Jadi untuk makluman bersama juga bersempena dengan sambutan Jubli Intan Masjid Hasan Al-Bolkiah Pekan Tutong ini akan diisikan juga satu program kempen kebersihan yang akan diadakan pada 25 Januari 2026 pada pukul 7 pagi sehingga 9 pagi. Jadi kempen kebersihan ini diadakan dengan kerjasama Ahli Jawatankuasa Takmir Masjid Hasan Al-Bolkiah Pekan Tutong, komuniti sahabat masjid, belia Ibadur Rahman, para jemaah dan juga orang ramai. Jadi dialulukan, ya, bis kita untuk sama-sama mengikuti kempen kebersihan yang akan diadakan pada 25 Januari 2026 bermula pada pukul 7 pagi, ya, di Masjid Hasan Al-Bolkiah Pekan Tutong. Baik, itulah Auda beberapa maklumat semasa dan seterusnya kita beralih untuk menyaksikan pakej program dari daerah Tutong. Jadi kita saksikan bersama. Kemahiran simpulan dan ikatan merupakan salah satu aspek fundamental dalam latihan unit beruniform, terutamanya bagi ahli pengakap. Kerana kemahiran ini menjadi tunjang kepada pelaksanaan pelbagai aktiviti lapangan, penguasaan simpulan dan ikatan amat penting dalam pembinaan gadget serta pelaksanaan projek perintis selain berfungsi sebagai elemen sokongan dalam operasi menyelamat dan situasi kecemasan. Berdasarkan kajian dan amalan lapangan, terdapatnya lebih daripada 3,000 jenis simpulan dan ikatan dan setiap satunya mempunyai fungsi serta kegunaan yang berbeza mengikut keperluan tertentu. Pengetahuan tentang ikatan dan simpulan penting bagi seorang pengakap hendaklah tahu kerana ia adalah kemahiran asas yang digunakan dalam berbagai aktiviti seperti perkhidmatan, pembinaan dan kecemasan. Dan selain itu, kemahiran ini membolehkan pengakap menyambung tali, mengangkat barang, mengangkat bungkusan dan yang paling kritikal iaitu bagi membantu menyelamatkan orang lain dalam situasi kecemasan atau kemalangan. Jadi, kegunaan ikatan dan simpulan seperti berikut. Penyediaan perkhidmatan iaitu ikatan seperti simpul manuk digunakan untuk mengikat tali timah dan tiang atau pokok. Manakala bahagian pembinaan, ikatan digunakan untuk mengikat kayu atau buluh bagi membina jambatan, menara dan tiang bendera menggunakan teknik seperti ikatan seraya atau ikat sirong. Dan selain itu juga bagi menyambung tali, ikatan bunga giti digunakan untuk menyambung dua utas tali yang berbeza saiz. Dan ikatan buku sila juga digunakan untuk menyambung dua utas tali yang sama saiz. Dan selain itu juga untuk membawa dan memindah barang seperti ikatan simpul balak digunakan untuk mengikat balak atau batang bagi tujuan menyirat atau memindah. Dan yang paling berguna sekali ialah bagi kecemasan dan pertolongan cemas, iaitu ikatan buku sila digunakan untuk mengikat anduh. Secara umum, kemahiran ikatan dan simpulan adalah penting dalam kerja penyelamat dan tali sering menjadi medium penyelamat yang efektif. 3 jenis tali yang biasa digunakan dalam aktiviti pengakap seperti tali nelon, tali manila sama tali kapas.
Jadi faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan ketika memilih tali itu masuk kekuatan, ketahanan, keanjalan dan kesesuaian untuk tujuan tertentu. Antara jenis-jenis simpulan dan ikatan tali yang lazim digunakan dalam aktiviti kepengakapan termasuklah seperti simpul mano. Ikatan ini lazim digunakan untuk mengikat tali pada tiang selain digunakan semasa memulakan dan mematikan ikatan. Simpul himpit. Simpulan ini digunakan untuk menyambung dua tali yang sama besar dan licin. Simpul pulih. Simpulan ini digunakan untuk memendekkan tali tanpa memotongnya serta dapat menguatkan tali pada tempat yang reput atau hendak putus. Ikatan seraya. Ikatan ini digunakan untuk mengikat dua batang kayu atau buluh secara menegak dan bersilang. Ikatan serong. Ikatan ini digunakan untuk mengikat dua batang kayu atau buluh secara serong dan bersilang. Silang gunting. Kegunaannya untuk menambung dua atau tiga batang kayu atau buluh bagi membuat kaki yang bersilang. Selain itu, ikatan ini lazimnya dimulakan dan diakhiri dengan lilit mano. Lilit balak. Lilitan ini digunakan untuk mengikat hujung tali pada tiang atau pokok. Selain juga digunakan untuk menarik balak dan memulakan ikatan serong. Pemilihan ikatan yang sesuai amat penting bagi memastikan keberkesanan, keselamatan serta ketahanan struktur yang dibina. Kemahiran ikatan NATO membantu dalam perkhemahan. Yang pertamanya, ia melajukanlah gerak kerja bis dorang, mempercepatkan gerak kerja bis dorang ini supaya bekerja lebih efisien. Yang kedua, supaya ikatan NATO kukuh dan kuatlah dalam dorang membina kemah bis dorang itulah. Dan biasanya di dalam perkemahan ini ikatan yang sering digunakan tertakluklah. Contoh kalau dorang mendirikan kemah yang biasa tu, jadi yang biasa tu maksudnya kemah yang ready itu. Jadi itu mostly ikatan yang selalu digunakan simpul manok sama taut line. Kenapa dua perkara ini? Simpul manok biasanya dorang untuk menggunakan permulaan ikatan, dan yang taut line ini untuk mengancang dan mengandurkan dorang punya kemah. Tapi berbeza dengan ikatan kalau dorang membuat kemah menggunakan bahan kayu. Jadi itu dorang akan menggunakan ikatan manok, ikatan seraya, ikatan serong, ikatan balak. Jadi ikatan itu memudahkan supaya dorang dapat membuat kemah dengan menyambung segala kayu-kayu itulah. Gitu. Dan ikatan itu pun ia kukuh taguh ni orang, taguh. Penguasaan seni ikatan tali setentunya banyak memberikan kebaikan buat ahli pengakap, khususnya dalam meningkatkan kemahiran praktikal, kecekapan menyelesaikan masalah dan tahap keselamatan semasa menjalankan aktiviti luar. Kemahiran ini juga memupuk sifat disiplin, kerjasama berpasukan dan keyakinan diri dalam kalangan ahli selain melatih mereka untuk berfikir secara kreatif dan sistematik ketika menghadapi cabaran di lapangan. Tali ini asasnya cuma ada 3 yang disuruhkan dalam pengakap. Tapinya sebenarnya tali ini apa saja tali yang berada di hutan ataupun tali alami seperti rutan, akar dan sebagainya boleh saja kita gunakan. Asalkan ia tahan dan kukuh. Kemudian kita apply jenis-jenis ikatan yang asas yang telah dipelajari oleh pengakap-pengakap yang lain. Cuma itulah. Kalau memastikannya kukuh, kita harus kalau camp kita naik atas skema tu. Tentukan yang anda rubuh. Kalau meja kita duduki dan sebagainya. Okay. Kalau macam mana kan tempat masakannya, okay. Kita uji dulu macam mana. Ya kukuh. Jadi dengan ikatan-ikatan itu kita yakinlah ya ini orang berusaha tagap.
Kemahiran simpulan dan ikatan bukan sekadar kemahiran teknikal semata-mata, malah merupakan komponen penting dalam pembangunan holistik ahli pengakap. Oleh itu, latihan yang sistematik dan berterusan dalam seni sumpama ini wajar diberi penekanan bagi memastikan objektif pendidikan pengakap dapat dicapai secara menyeluruh dan berkesan.